Hospital Kuala Lumpur, Ibu Negara, Kompleks Pakar dan Rawatan Harian menempatkan fraternity doktor-doktor pakar terulung Malaysia. Di Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial, bekas pesakit kanser Azila Ahmad Arifin menghadiri rawatan susulan pembedahan rekonstruksi rahang pada tahun 2019. Sofa dah berapa tahun dah? 4 tahun dah? 4 tahun. Okay. Sofa Alhamdulillah? So hari ni kita just review saja. Okay, tengok sofa tak ada masalah apa-apa kan? Okay, buka. Puan Azila tadi dia didiagnose kanser rahang atas, okay, pada 2018. Tapi pada masa itu saya rasa dia kurang bersedia untuk mendapatkan pembedahan. And then because kalau kita tengok Puan Azila, dia ibu muda, ada kerjaya. Jadi apabila rawatan pembedahan diperlukan untuk rahang atas, pastinya dia mengganggulah penampilan, fungsi, okay, self esteem pesakit lah. Okay, yang ni actually yang kita yang boleh yang saya sentuh ni, di sini sebenarnya adalah kulit daripada tulang kaki yang kita ambil untuk kita reconstruct balik tulang rahang atas pesakit. Yang sebelah sini adalah lelangit asal pesakit. Jadi apa yang telah dijalankan pada pesakit ini ialah kita kita buang, terpaksa dibedah rahang bahagian kiri pesakit dan kita gantikan dengan tulang rahang, kita gantikan tulang rahang dari tulang kaki pesakit, dan yang ini kita gantikan lelangit yang hilang tu daripada kulit yang kita ambil daripada kaki pesakit jugalah. So untuk pesakit ni dia dah 4 tahun selepas pembedahan, jadi so far dia okey. So quality of life dia memang kita boleh consider as a very good lah. Rekonstruksi rahang atas Azila yang dilakukan oleh Dr. Azwin merupakan pembedahan kompleks yang terkini pertama di Malaysia. Selain kerjasama pakar lain, Dr. Azwin turut membuat reka bentuk digital serta cetakan 3D sebelum pembedahan. Inovasi ini amat penting sebagai rujukan bagi mengurangkan risiko selain menjamin pembedahan tepat dan efektif. Pembedahan kanser ni agak besar sebab sel kanser adalah sel mikroskopik, kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi katakanlah kanser tu bersaiz besar shilling 50 sen, kita perlu melakukan pembedahan lebih besar daripada saiz itu sebab kanser sel adalah kanser mikroskopik. Jadi apa akan terjadi ialah ada banyak struktur di dalam bahagian rongga mulut ataupun di sekitar mulut terpaksa dibedah. Kalau dulu kita akan just letakkan gigi palsu saja di sini, tetapi apa akan terjadi ialah bila tiadanya struktur rahang di sini, segala apa yang pesakit makan, minum boleh keluar semula ke bahagian hidung. Jadi pesakit tak selesa lah dengan just memakai gigi palsu. So apa yang kita akan buat sekarang ni dengan teknik yang terkini ialah kita boleh gantikan balik tulang ini dengan tulang daripada bahagian kaki. So kita ambilkan tulang kaki, isi tulang kaki beserta dengan salur darah, dan ini melibatkan teknik pembedahan microsurgery lah, di mana salur darah tu disambung daripada salur darah bahagian kaki ke salur darah di bahagian leher. Penyakit kanser tidak pilih mangsa. Azila yang berkhidmat sebagai seorang jururawat mengamalkan gaya hidup sihat sejak kecil. Siapa sangka ketumbuhan yang dijumpai akibat tergigit tulang pada usia 16 tahun kembali mengganas sedekad kemudian. Waktu saya Form 4, cuma tentu cuma buang sikit kan, sebab saya rasanya sebab benda tu terlekat tulang, so dia jadi bengkak. So buang je lah. Bila doktor ambil sampel tu, dia kata itu adalah ketumbuhan. Tu waktu tu time belajar kan, masih ada arwah abah, dia yang sign consent apa, dan dia nak buat second operation. Time tu pun dia tak bagilah sebab dia nanti dia ganggu
fizikal kan. So lepas op tu doktor tu ada cakap lah mungkin dalam 10 ke 15 tahun dia akan jadi balik benda ni. Oleh kerana kanser azila berada di tahap lewat, Dr. Azwin dan pasukan pakarnya bergegas menghasilkan strategi rawatan terbaik. Ketumbuhan tu dia tak nampak sangat lah. Dia tak ada rasa sakit, tak ada rasa apa-apa. Cuma kadang-kadang tu hidung berdarah saja. Kalau kanser ni dia memang tak akan rasa sakit lah. Dia makan sikit. Dan dia tak nampak pun. Waktu diagnose tu 2018, doktor ada explain untuk buat operation kan, major operation untuk buang tulang rahang sebelah kiri separuh. Waktu tu saya memang tak ready lagi lah untuk buat operation. Dan saya tunda lagi sehingga 2019. Saya rasa macam okey, sebab kita nampak perubahan dia kurang bengkak kan. Dia bahagian dalam saja dia punya bengkak dia tu. Lepas tu dia nampak macam semakin obvious dan makin jelas lah. Pada 2019 tu yang saya pergi jumpa doktor balik. Jadi daripada situ saya tengok setiap pesakit yang datang kita akan selidik latar belakang dia. So melihatkan dia ibu muda berkerjaya, so kita try bagi yang terbaik lah pada pesakit. And then apa kita cadangkan ialah kita terpaksa buang tulang rahang Puan Azilah, and then kita gantikan dengan tulang rahang kaki. Rekonstruksi rahang atas sering diperdebatkan sama ada perlu digantikan dengan tisu lain daripada pesakit ataupun hanya menggunakan obturator sejenis prostesis. Berdasarkan kajian, jika lebih daripada 50% rahang atas terpaksa dibedah, rekonstruksi menggunakan tisu daripada tubuh pesakit menunjukkan fungsi yang lebih baik berbanding penggunaan obturator. Kelebihan menggunakan tulang fibula dari kaki pesakit untuk membentuk semula tulang rahang atas adalah kerana kepanjangan tulang dan salur darah yang mencukupi selain kesan sampingan minimum pada bahagian kaki yang diambil. Saya redha, saya kena kuat. Family support memang tinggi lah. Daripada suami, mak, daripada abang-abang. Tak adalah macam semua datang sedih apa. Saya waktu dia orang datang tu, semuanya happy. Tak ada masalah lah. Selain pelbagai rutin lain seperti konsultasi pesakit, Dr. Azwin dan rakan setugas menjalankan pelbagai jenis pembedahan beberapa kali setiap minggu. So, Doctor, what does the scope do in this scenario? Microscope? Because kalau macam kita buat cases yang reconstruction with the microsurgery tu, it's a microsurgery procedure. The vessels are very small, like 1 or 2 millimeter, so you can't use your naked eye. So you need a good microscope lah untuk stitch the blood vessel. So that's why we need a microscope. The best part about the tulang dekat sini kan ialah dia bagi support, okay, support pada bahagian muka kita. Jadi bila ada support di sini, the best part kita boleh letak implant, dental implant, okay. Contohnya di sini kita boleh letakkan dental implant. Bila kita letak dental implant, prostesis tu adalah prostesis yang stabil ataupun kekal. Jadi dia memberikan result yang lebih baiklah daripada hanya memakai gigi palsu sahaja. Pembedahan kompleks rekonstruksi seperti Azilah dan Firman mengambil masa lebih 12 jam tanpa henti. Pesakit yang mendapat kanser mulut lazimnya memerlukan rawatan radioterapi. Apabila radioterapi diberikan, akan mengganggu fisiologi dalam mulut. Bila ini terganggu, kebanyakan pesakit tak mampu untuk sesuaikan diri dengan penggunaan hanya gigi palsu. Jadi dengan teknologi pembedahan sekarang, kita mampu untuk membaik pulihlah struktur yang hilang kan dengan lebih berkesan. Empat tahun selepas pembedahan rekonstruksi serta perang kanser, semangat juang Azilah tiada tolok bandingnya. Bila saya jaga pesakit kan dekat ward tu, kebanyakannya ada alami kanser kan, dia orang macam duduk sorang-sorang, bukan makan tak nak, apa tak nak. Saya cakap
Okey, puan tak boleh macam ni. Puan kena makan, kena buat benda tu, jadikan diri puan kuat, jangan lemah. Okay, saya pun pernah ada penyakit ni, pernah ada kanser, pernah buat pembedahan. Saya ceritalah dekat pesakit saya. Buat suaminya, Muhammad Syuhaidi Kasim, tugas yang dikendung penjaga pejuang kanser memainkan peranan penting dalam usaha mencari pulih. Kalau kita tahu tentang kanser ni sebenarnya satu sakit yang susah untuk pulih lah kan. Ubat dia tak semua jenis kanser tu ubat dia ada dekat dalam dunia ni lah. Tapi bila kita dah jumpa dengan pakar, bila pakar dah bagi kita penjelasan, so kita faham benda ni kita boleh baik. Macam Azila sendiri pun ada kawan-kawan dia yang sakit kan, tapi dia pun cuba, mungkin sebab dia dalam bidang jururawat, so dia jumpa pesakit lain, dia akan bagi nasihat untuk buat juga rawatan. Jangan cepat mengalah lah. Azila cakap jangan cepat mengalah benda tu. Saya mengharapkan Azila akan terus kuat lah untuk menghadapi hari-hari seterusnya, insya-Allah. Lebih 150 tahun sejak dibuka, Hospital Kuala Lumpur tidak pernah berhenti menyahut inovasi dunia kesihatan dan perubatan seiring dengan kemajuan global. Sejak kejayaan pembedahan kompleks Azilah dan Firman, Dr. Azwin telah melakukan 4 lagi kes dengan kadar kejayaan sebanyak 95%. Beliau turut dinobat sebagai pakar bedah mulut dan maxillofacial terbaik Malaysia tahun 2023. Namun dia mengakui masih banyak evolusi rawatan yang boleh diterokai. Kenapa saya ceburi dan masih setia dengan bidang ni? Sebab all because of passion lah. Sebab kita minat apa yang kita buat, bukan sebab kita kejarkan ganjaran, bukan sebab wang ringgit. Sebab kebanyakan yang pesakit yang datang ke hospital kerajaan adalah daripada golongan yang berpendapatan rendah, yang memerlukan rawatan. Kita anggap kerja itu sebagai satu ibadah, okay? And then perlu kita ingat yang sekiranya kita ada satu-satu kepakaran tu, okay, kita perlu apply kepakaran tu untuk membantu kepada yang memerlukan. Pada saya, kepakaran dan kelebihan tu semuanya anugerah Tuhan lah, hanya dipinjamkan untuk sementara waktu. Jadi that's why kita perlu share the experience, share the knowledge dengan everyone, to our younger generation, to our young specialist kan, supaya ilmu tu dapat diguna pakai selamanya.